semua. Saya harap anda semua sihat walafiat. Selamat menempuh PKPP dalam fasa kedua di seluruh Malaysia. Pada hari ini, saya bersiaran langsung dengan anda semua berkenaan putusan khas sesi penutupan yang akan diambil serta kuliah 2021. Diharap anda semua menontonlah siaran putusan ini atau berkongsi kepada lain-lain untuk bermanfaat anda semua. Seperti yang sedia maklum, pada hari semalam 8 November 2020, Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan iaitu Yang Berhormat Dr. Razif Jidin telah mengumumkan bahawa sesi persekolahan akan ditutup bermula 9 November sehinggalah 17 Disember 2020. Yang satu negara sekolah telah ditutup dan sesi pembelajaran kini telah ditukar kepada home based learning, iaitu kaedah online dan sesuai sebagainya. Bagi student CJ Pelajaran Malaysia, sukacita saya nak maklumkan bahawa peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia akan ditukar dari 6 Januari kepada 22 Februari 2021. Manakala bagi sesi kuliah STPM akan bermula pada 8 Mac 2021. Mengambil kira pandangan dan putusan daripada Yang Berhormat Dr. Jidin pada hari semalam, maka pihak kami memutuskan bahawa kesemua sesi kuliah di seluruh negara, terutama di Masjid Al-Muqarrabin, ditutup sepenuhnya bermula pada hari ini sehingga Januari 2021. Oleh yang demikian, atas sebab penutupan kuliah tersebut, maka sesi kuliah akan dijalankan kepada atas talian. Dan untuk itu, saya akan mengumumkan apakah tindakan-tindakan rasional yang kami akan diambil, khususnya buat mengelakkan daripada kesemua murid sekolah di seluruh Malaysia daripada berlaku keciciran. Yang pertama, terdapat 3 matlamat yang kami akan laksanakan, iaitu yang pertama adalah tindakan dan sasaran setelah pengumuman penutupan sekolah pada hari ini. Yang kedua adalah meringankan beban ibu bapa dan murid. Dan yang terakhir adalah sesi penggan norma baru pada tahun 2021. Seperti yang sedia maklum, seperti saya umumkan, sesi kuliah bersemuka akan ditutup sepenuhnya sehingga Januari 2021. Walau bagaimanapun, baki-baki anak murid yang masih belajar dengan saya akan diteruskan sehingga Disember 2020, hujung Disember 2020. Baki murid sekolah rendah dan menengah rendah akan dijalankan dalam sedang talian serta akan tamat pada hujung Disember 2020. Kesemua murid baki akan disambung kuliah secara automatik bermula 20 Januari 2021 ataupun Februari secara dalam talian. Ini bermaksud sekiranya murid-murid mengelakkan berkeciciran, sebagai contohnya ada anak murid saya tahun 5, tahun 3, tahun 4, mereka akan terus sambung pada tahun hadapan secara percuma. Secara percuma kerana mereka telah terpinggir dalam pelajaran tersebut. Bagi yang ada surat tawaran, diminta untuk menebus terus sesi kuliah pada tahun 2021, hanya khusus kepada murid tahun 2019 dan 2020 pada tahun ini. Ya, kami tak nafikan cabaran kami sebagai anak pendidik adalah sangat mencabar pada hari ini kerana dikhususkan keadaan norma baru. Bagi murid SPM pastinya akan tertanya-tanya, bagaimana dengan sesi banking yang saya laksanakan 1.0 dan 2.0? Baik, saya akan maklumkan. Sesi kuliah bengkel 1.0 iaitu bengkel ke arah Pengadilan Gading yang telah dirasmi pada bulan Oktober lalu akan dijalankan dalam talian. Walau bagaimanapun akan diberikan kelonggaran untuk bersemuka, akan dijangka bermula semula pada pertengahan November ini dengan SOP dan masa yang sangat singkat. Ini bermaksud mereka akan boleh berjumpa bersemuka di tempat restoran atau kedai makan sebagainya untuk sesi pembelajaran secara bersemuka. Jika mereka menghadapi masalah akses internet, mereka tidak ada dalam talian ataupun mereka tidak mempunyai masa untuk belajar secara dalam.
Penjadualan semula sesi kuliah akan dipindah dan dimaklumkan dalam masa terdekat. Oleh kerana permintaan Sdn Pelajar Malaysia adalah tinggi buat masa ini dan sasaran terhadap lebih kurang 25 ke 30 student, maka pihak kami akan melaksanakan penjadualan semula sesi kuliah bagi baki-baki murid dan juga bagi murid baru Sdn Pelajar Malaysia atas talian. Baik, yang matlamat kedua adalah meringankan beban ibu bapa dan murid. Ini yang saya rasa ramai yang menunggu-tunggu ni. Apakah perancangan ataupun peringan beban ibu bapa anak? Yang pertama, bagi baki murid sekolah rendah dan menengah, yuran adalah kekal. Yang bermaksud jika yuran seperti tahun 6 adalah RM70, maka adalah kekal sedia kala kerana bagi yang berkemampuan. Bagi yang mempunyai masalah kewangan dan sebagainya, pihak kami sedia berunding dengan melaksanakan situasi menang-menang bagi memastikan kelangsungan perniagaan kami dan juga pembelajaran secara atas dalam talian. Namun, bagi sesi 2021, yuran akan semakin rendah dan menurun disebabkan pandemik COVID-19 dan ramai kehilangan pekerjaan, maka secara langsung sesi yuran tersebut akan direndahkan dan juga akan turun. Walau bagaimanapun, hanya dikhususkan kepada anak murid baki sahaja. Bagi murid baru, kemungkinan anda akan tanya-tanya bilakah yuran baru akan turun. Bagi bengkel 2.0 yang baru rasmi pada hari semalam iaitu 6 hari bulan 11 2020, kadar ketetapan yuran akan dibahagikan kepada dua sektor. Saya ulang, kepada dua sektor, dua bahagian. Sektor pertama iaitu sektor bahagian 1, pembayaran 1. Setiap per subjek kehadiran diambil kisah satu hari adalah RM15 per hari yang merupakan termurah di Malaysia. RM15 per hari. Apa maksud beri adalah ikut jadual. Contohnya pada hari Rabu anda ada sesi kelas kuliah, tetapi mereka hanya datang pada hari Rabu saja, tetapi hari lain mereka sibuk. Maka contoh hari Rabu anda perlu datang sesi kuliah macam biasa, anda perlu membayar RM15 per hari, dan jika ramai student, harga tersebut akan turun kepada RM10 sehari dan kadar bayaran bulanan hanya serendah RM40 sebulan jika murid tersebut adalah ramai. Dan dia punya syaratnya adalah per subjek. Dan sektor kedua adalah yang pihak kami ambil yang tidak pernah dilakukan di mana-mana pusat tuition center di luar adalah bagi subjek teras tingkatan 4 untuk ke semua subjek KSSM, kadar yuran bulanan akan diturunkan daripada RM120 kepada RM60 sebulan. Dan jika anda mengambil elektrik, anda perlu menambah RM10 sahaja. Dan sasaran murid untuk bahagian tingkatan 4 adalah seramai 5 orang sahaja. Iaitu bermaksud 50% kadar yuran diturunkan bagi meringankan beban ibu bapa dan mengelakkan daripada keciciran dalam pembelajaran. Anda bayangkan pengorbanan kami sendiri. Bagi teras tingkatan 5 yang ingin menyertai bengkel ke arah bengkel 2.0, pada asalnya yuran kami tetapkan adalah pada RM100, namun disebabkan banyak kekangan-kekangan dan sebagainya, maka pihak kami memutuskan bahawa kesemua subjek termasuk elektif akan diturunkan kepada RM60 sebulan, termasuk bahan-bahan dan juga buku-buku dan juga soalan-soalan peperiksaan sebenar dan tip-tip peperiksaan. Walau bagaimanapun, bagi Sdn Pelajar Malaysia SPM 2020 pasti akan tertanya mengapakah harga tersebut sangat murah, kerana bilangan murid sasaran adalah seramai 20 hingga 25 orang sahaja bagi murid tersebut. Anda ada dua pilihan untuk memilih membayar yuran tersebut. Bagi sektor 1 anda perlu bayar per hari, ataupun sektor 2 jika anda ambil bulanan tetapi hanya untuk keseluruhan subjek tersebut. Jika anda mengambil contoh 3-4 subjek, adakah anda layak dapat sebut? Yes, anda boleh layak, tetapi dia punya kadar bayaran dia akan rendah. Bagi ibu bapa yang mempunyai tunggakan yuran, pihak kami akan memutuskan seperti dalam kenyataan sebelum ini. Okey, ini yang tidak pernah berlaku dalam mana-mana pihak pusat tuition di luar, sebab ada online dan sebagainya.
Semua pembayaran boleh dibuat secara berangsuran. Secara berangsuran, iaitu minimum sebanyak 4 kali dan maksimum sebanyak 6 kali. Ini bermaksud jika mereka tidak mampu membayar yuran tersebut, maka mereka boleh memilih pembayaran secara angsuran. Dan tempoh pembayaran angsuran pada asalnya ditamatkan pada Disember 2020 akan dilanjutkan sehingga 2021. Dan jumlah sasaran penyertaan siri kelas online SPM adalah seperti berikut. Okay, ini ada sasaran, doakan saya mudah-mudahan dapat berjaya mencari secara canut. Bagi tingkatan 4 iaitu KSSM bagi Sdn Pilihan Malaysia 2021, sasaran yang kami akan letak adalah 5 orang. Alhamdulillah, pihak kami mendapat seorang anak murid, maka ada 4 orang tinggal sahaja. Bagi tingkatan 5 iaitu Sdn Pilihan Malaysia 2020, sasaran murid adalah seramai 20 hingga 25 orang mengikut batch. Iaitu batch 1, batch 2. Kita akan buka 2 batch. Sebab tu pihak kami ada membuka 1.0 khusus di kawasan perumahan saya dan 2.0 hanya di seluruh Malaysia. Bagi tahun 2021, sesi kuliah sambungan akan dikurangkan 20% dari harga asal hanya pada bermula sesi tersebut. Ini bermaksud jika sesi kuliah secara automatik, contoh tahunan akauntansi tingkat 1, automatik mereka akan dapat pengurangan harga hanya bulan itu sahaja. Dan matlamat yang terakhir adalah matlamat kiri adalah sesi penggunaan nombor baru pada tahun 2021. Untuk maklumat anda semua, kami akan membuka pendaftaran untuk sesi untuk kemasukan literasi online atau literasi center pada bulan Disember 2020. Jumlah kekosongan adalah seperti berikut. Ini bukan sahaja untuk kursus kawasan saya, malah untuk anda semua di luar. Bagi murid pratarika adalah 5 orang. Bagi tahun 1 hingga 2, 6 hingga 8 orang. Bagi tahun 3, 5 orang. Kesemua daripada pratarika hingga tahun 3, saya tahu disebabkan ada kecicilan dan pembelajaran, mereka akan mempelajari konsep 4M, iaitu membaca, menulis, menakul dan mengira. Bagi tahun 4 yang sesi silibus baru, jumlah sasaran kami adalah 5 orang. Bagi tahun 5 adalah seramai 5 orang. Dan bagi tahun 6, 10 hingga 15 orang. Bagi kategori menengah pula, tingkatan 1 seramai 6 hingga 8 orang. Tingkatan 2, 10 orang. Tingkatan 3, 5 hingga 6 orang. Tingkatan 4, 6 orang. Dan tingkatan 1, 6 orang. Kadar yuran akan dimaklumkan kemudian. Keutamaan untuk diisi pada murid 2019 dan 2020. Dan sesi kuliah akan dijalankan secara dalam talian. Walau bagaimanapun, jika situasi COVID-19 kembali reda, sesi kuliah boleh dijalankan secara bersemuka hanya jika murid tersebut tidak mempunyai gejala dan murid tersebut lebih daripada 3 orang. Dan untuk maklumat semua, seperti anda sedia tahu, pandemik COVID-19 telah menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Maka pihak kami akan memutuskan untuk membuka jawatan kosong untuk seramai 4 tutor. Kami mencari 4 orang tutor yang sanggup bersama dengan kami, susah senang bersama kami, dan juga bersama-sama juga untuk belajar dengan anak murid kami. Baiklah, itu 3 matlamat yang saya ceritakan kepada anda semua berkenaan putusan khas pada hari ini. Lain-lain hal yang akan berkaitan adalah, yang pertama sekali adalah riadah e-game atau riadah online. Ini adalah merupakan inisiatif yang pertama untuk mengenalkan kepada murid rasa bosan duduk di rumah ataupun bosan kita belajar di rumah. Okey, untuk riadah e-sport game online, pihak kami akan dilaksanakan pada bermula Disember ini, iaitu cuti sekolah sehingga Januari 2021. Sesi permainan adalah secara training and future, iaitu berlatih dan masa depan. Tournament akan berjalan pada tahun ini, namun terpaksa ditangguhkan atas sebab pandemik COVID-19. Yang menarik pada riadah e-game ni adalah semua orang boleh sertai, termasuk sekolah dan budak-budak universiti ataupun rakan-rakan yang saya langsung tengok Facebook ni. Okey, itu yang paling menarik perhatian saya.
Okey, yang kedua adalah CJ penyertaan bagi murid-murid yang belajar dengan kami. Pihak kami akan sediakan CJ tersebut tetapi hanya dalam bentuk e-CJ online. Ini bermaksud pihak kami akan memberikan CJ online secara e-CJ dan dihantar melalui WhatsApp dan mereka terpaksa print sendirilah. Kerana sebab wabak pandemik COVID-19 dan penutupan sesi kuliah secara automatik, mereka terpaksa memberi saya nombor baru iaitu pembiasa e-CJ tanpa CJ tersebut. Untuk kategori 3 adalah pihak kami ada merancang untuk melaksanakan jamuan akhir tahun. Walau bagaimanapun disebabkan pandemik COVID-19, pihak kami memutuskan untuk tidak akan diadakan berikut situasi semasa COVID-19 yang semakin membimbangkan. Okey, so setakat itu sahaja saya punya putusan khas pada hari ini. Dan sebelum itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana menyokong saya punya pembelajaran secara atas talian iaitu literasi online yang baru bermula pada bulan 10 hari itu, dan doakan saya semoga saya lebih maju ke hadapan. Dan jika ada pendapat atau nak komen di bawah, anda boleh komen di siaran langsung ini ataupun setelah siaran langsung ini anda boleh kongsi kepada rakan-rakan lain dan juga adik-adik anda semua serta ibu bapa yang lain supaya mereka tahu KBR kami masih wujud dan harganya tidaklah terlalu membebankan dan mahal. Mudah-mudahan apa yang saya umumkan ini akan menjadi keutamaan dan mudah-mudahan juga akan menjadi murid-murid tersebut cemerlang dalam pendidikan. Sekian, terima kasih. Ada soalan? Oh, saya ada satu pertanyaan soalan daripada anak murid saya sendiri. Cikgu, bagaimana kalau murid yang tidak ada internet? Perlu ke kami teruskan pembelajaran? Baik, saya akan jawab soalan tersebut. Bagi murid yang menghadapi masalah akses internet seperti yang tertera anak murid saya tersebut tanya, jawapan saya adalah mudah, iaitu pihak kami terpaksa melaksanakan kaedah manual, iaitu pihak kami akan datang ke rumah dan bagi latihan. Itu sahaja, ataupun beri WhatsApp sahaja kepada dia dan untuk diminta ibu bapa untuk mereka play, dan mereka terpaksa, saya sendiri terpaksa kena pergi ke rumah tersebut untuk ambil tugasan tersebut. Itulah dalam keadaan pencabaran normal baru sebagai seorang pendidik pada hari ini. Ya, saya tahu bukan saya seorang saja yang terjejas, ramai yang terjejas disebabkan pendapatan mereka berkurang dan juga kesihatan masing-masing dan semakin yang merisaukan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi pada seri akan datang. Assalamualaikum.